Alhamdulillah, kita bersyukur banyak kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Baik, kita dengan satu tajuk pada petang ni berhubung dengan At-Taubah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 135 dan 136. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. Allah kata dalam ayat ni, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Mereka ataupun orang-orang yang mereka ini pernah melakukan fahishah. Fahishah ni benda jahat lah, benda yang tak baik, pernah melakukan kesilapan, pernah melakukan kejahatan, benda-benda yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aw zalamu anfusahum, ataupun mereka menzalimi diri mereka itu sendiri. Termasuk dalam kata menzalimi diri kita, adik-beradik, dengan buat jahat dari itu. Sebab apabila kita buat jahat, kita akan menyebabkan diri kita terhumban dalam api neraka. Berarti kita telah menzalimi diri kita. Sebab itu Allah Ta'ala kata dalam ayat yang lain, qu anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkan diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada azab siksa api neraka. Berarti apabila dia menzalimi diri dia dengan melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah, dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Itu basic yang boleh kita faham dalam Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang apabila mereka ini melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah, Tuhan suruh semayang, dia tak mau semayang. Tuhan suruh puasa, dia tak mau puasa. Tuhan suruh nak keluarkan zakat, dia tinggalkan, dia tak mau ambil tahu. Orang-orang ni dalam masa yang sama dikira sebagai manusia yang menzalimi dirinya sendiri. Sebab dengan perbuatan dia tu, dia akan menyebabkan diri dia terhumban dalam api neraka. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tapi orang-orang ni dia silap. Dia pernah buat silap, dia pernah menzalimi diri dia sendiri dengan pergi buat benda-benda silap ni. Tapi orang-orang ni zakarullah, dia zikir, sebut nama Allah. Silap lah. Tu dulu silap. La ni dia dah banyak zikir, ingat pada Allah. Fastaghfaru lidhunubihim, lalu dia minta ampun pada Allah terhadap dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Wa man yaghfirudz dzunuba illa Allah, dan dia percaya tak ada siapa boleh ampun dosa melainkan Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan dia usaha sebaik mungkin untuk dia tak mau lagi terjebak dan juga mengulangi benda-benda yang dulu yang pernah dia buat. Dia tak mau cari pasal dah. Ini kita panggil syarat-syarat taubat. Dah tak mau buat, tinggal, lepas tu menyesal, tak mengulangi balik benda-benda yang dia buat dulu. Cerita dia dah buat dah dulu. Lah ni dia tak mau buat. Dia dah insaf, dia dah mula nak kembali pada jalan Allah. Dia tak mau buat dah benda yang dia buat sebelum tu. Ulaika, kata Tuhan, orang-orang macam ni Tuhan akan bagi jazauhum, akan dapat ganjaran besar. Tuhan nak bagi
dengan maghfirah mir rabbihim, pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, wa jannat, Tuhan akan bagi syurga, tajri min tahtihal anhar, yang syurga tu adalah Tuhan akan bagi kat dia mahligai-mahligai yang mana akan mengalir air sungai di bawah rumahnya. Nak tahu betapa indahnya ganjaran dan mahligai yang dia akan dapat. Khalidina fiha, dia akan kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin, maka sebaik-baik ganjaran Tuhan akan bagi kepada orang-orang yang beramal dengan amalan-amalan yang baik. Ayat ni tuan-tuan, macam-macam benda dia cerita, tapi kita nak fokus kepada satu benda, yang mana Allah Subhanahu wa taala nak sebut, ada orang dia buat salah. Dia pernah buat salah dalam hidup dia. Tak ada manusia yang tak pernah buat salah. Okey, tak ada manusia. Nabi kata, kullu bani adam khata'un. Setiap nama kata anak Adam, manusia, dia ada buat silap. Dia pernah buat salah. Mesti ada buat salah. Nabi kata setiap anak Adam ada buat silap, ada dosa. Setiap anak Adam ada buat silap dan ada buat dosa. Faham tak? Tetapi wa khairul khatta'ina tawwabun, orang yang buat silap, dalam banyak-banyak orang buat silap, sebaik-baik orang yang pernah buat silap ni, lepas dia buat silap, dia bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia nak bagi tahu kat kita? Nak bagi tahu kat kita kena rajin istighfar, minta ampun pada Allah, rajin zikrullah. Siapa-siapa zikir pun dia dapat banyak kelebihan. Kita ingat zikir dapat pahala aja, tak. Setiap kebaikan yang kita buat, Allah bagi pahala. Dia tiga serangkai, tiga perkara kembang. Apa saja benda baik kita buat, Tuhan akan bagi pahala, Tuhan akan hapuskan dosa, Tuhan akan angkat darjat. Kita semayang, kita dapat pahala, potong dosa, angkat darjat. Kita puasa, dapat pahala, potong dosa, angkat darjat. Kita keluar zakat, dapat pahala, potong dosa, angkat darjat. Yang tu tiga tak boleh lari. Khusus untuk umat Nabi Muhammad, tiga tu. Bagi satu ya, kira sobat bagi tiga. Dia kira main sekali. Package. Bahasa yang boleh kita faham, package. Package apa? Buat benda baik, hang zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Dapat pahala, hapus dosa, angkat darjat. Tapi yang Tuhan suka dekat orang yang dia bukan suka buat jahat. Yang Tuhan suka yang dia lepas dia buat jahat ni, dia istighfar, minta ampun ke Allah, dia kena sedar. Dia percaya, yakin dalam hati dia, tak ada siapa pun, wa man yaghfirudz dzunuba illallah, tak ada siapa boleh ampun aku punya dosa dan salah melainkan Allah. Kita akan berjumpa dalam satu hadis. Kita akan berjumpa dalam satu hadis di mana Nabi SAW sebut, hadis ni adalah matan arba'in, hadis 40. Hadis yang ke-41 ke 42 lagu tu. Apa makna dia? Allah Ta'ala berfirman dalam satu hadis kursi, apabila satu anak Adam dia buat dosa, manusia dia buat dosa, dosa dia memenuhi bumi sampai ke langit. Tak tahu dosa apa dia buat berlambak macam-macam. Penuh bumi ni, berlapis-lapis dosa dia sampai ke langit. Langit pun tinggi mana? Nak abang kata gambaran amat banyak punya dosa. Tapi Tuhan kata orang ni dia beristighfar, minta ampun ke Allah, dan dia percaya tak ada siapa pun boleh ampun dosa melainkan Allah. Lalu dia angkat tangan, dia minta ampun, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku ya Allah. Dia percaya Allah yang boleh ampun, dan dia minta ke Allah. Allah kata, aku ampun dosa dia walaupun dosanya memenuhi bumi sampai ke langit. Masya Allah. Kemurahannya Allah ni, dia punya nak bagi ampun. Tapi sayang dan malangnya, banyak orang buat silap tapi dia rasa, saya tak tahu apa sebab, mungkin lah kot, dia rasa macam malu, dia rasa macam segan, dia nak minta ampun. Maka jangan segan, jangan malu untuk terus minta ampun, walaupun duk buat, terbuat, minta maaf.
Insaf balik dia tengah lah, silap lah tadi. Minta maaf ya Allah, minta maaf ya Allah, minta maaf ya Allah. Dalam duk puasa ni duk tahu kata tak boleh buat benda-benda yang jahat, yang tak betul. Umpamanya tak jaga mata tengok benda-benda haram. Tiba-tiba tengah duduk dalam kenderaan, tengah duk bawa pergi mana-mana ke apa, kan nampak orang benda-benda yang boleh mendatangkan dosa dan kesalahan, melihat aurat ke apa ke. Lalu kita pun ada orang tak pakai tudung, kita pergi duk tengok, duk jegir tengok. Contohlah kan, dosa-dosa lah kita duk tengok aurat orang. Nah, maka duk layan dengan nafsu syahwat kita tu, nah maka benda tu jadi dosa dan pahala kita duk kurang. Maka tuan-tuan, lepas tu kita istighfar, ya Allah minta maaf ya Allah, silap ya Allah, galik duk tengok dia tu, ya Allah minta maaf ya Allah, minta maaf. Sedap kata Allah Maha Pengampun, Allah saja boleh ampun dosa kita. Maka Tuhan kata akan ku ampunkan dosa-dosanya walaupun dosa-dosanya memenuhi bumi sampai ke langit. Allahu Akbar. Kita dengan satu bab pada petang ni mengajar kita supaya banyakkan istighfar pada awal-awal Ramadan. Nabi kata dalam satu hadis, siapa-siapa puasa dalam bulan Ramadan, man shama Ramadan. Riwayat yang lain kata man qama Ramadan. Siapa bangun beribadah di dalam bulan Ramadan. Yalah, puasa pun kira ibadat juga. Siapa berpuasa dan melakukan pelbagai jenis ibadat, baik dengan semayangnya, baik dengan zikirnya, baik dengan doanya, baik dengan selawatnya, baik dengan apa sekalipun. Nah, maka dia buat tu kerana beriman, imanan, kerana dia beriman, dia tahu kata benda-benda ni Allah suruh, dia tahu kata benda-benda ni ada dalam Islam, wahtisaban, dan dia tahu kata ganjaran besar Tuhan akan janji, Tuhan dah janji dan Tuhan nak bagi. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah ampun dosa-dosa dia yang terdahulu. Puasa berapa hari ya puasa? Oh, tak makan sahur tak boleh puasa? Semalam tak makan, hari ni pun tak puasa tak? Yang hari pertama tu tak makan sahur tak puasa? Oh, pasal apa? Apa masalah? Saya makan sahur, makan buah sikit je pun, makan kurma. Tak makan apa pun boleh puasa, apa masalah? Tak apa boleh puasa, tak mati pun. Tak mati. Tak mati. Kita yang set, oh tak boleh, tak makan sahur, tak boleh puasa. Tu hang faham lagu tu. Islam kata tak, hang tak makan pun hang kena puasa. Ya. Hang kena puasa. Siapa-siapa tak makan sahur, tiba-tiba dia tak puasa, maka dia makan pada hari itu, setiap mulut masuk dalam makanan dalam mulut dia, dosa. Wajib imsak, wajib kena tahan diri daripada makan. Dia kata, lo tak sahur, lapar. Dah, ambil makan pun jadi dosa. Hang tak puasa tu pasal hang tak niat, hang tak bangun sahur apa semua. Yang hang tak niat lah, yang hang tak puasa. Hang tak puasa tu sekali dosa, dan hampir makan pula 2 kali dosa. Kalau dalam hari tu 10 kali hang makan, 10 kali dosa. Hukum kata lagu tu. Hang faham, saya tak makan sahur, saya tak boleh puasa. Tapi hukum tak kata macam tu. Jadi hang faham tak betul? Boleh faham? Saya okey ya, kadang-kadang saya duk puasa tak makan sahur, bangun terlewat ke apa ke, tak dan nak makan apa ke apa. Pagi tadi saya sepatutnya makan ubat, lupa balik. Habis-habis duk buka makan kan. Sembang dengan mamu lah apa, macam aku tak ada kerja apa tau. Ubat simpan dalam kereta. Azan, Allah, ubat tak dan telan. Sepatutnya mau buka puasa, ubat tak ada makan. Saya kena penyakit lah. Dah puasa, saya buka puasa makan ubat. Boleh lah. Macam buka puasa lah, kita yang set dalam kepala otak kita. Aku kena makan, mutabak ni kena bagi habis, nasi ni kena bagi habis, yang ni kena bagi habis, yang ni kena bagi habis. Padahal kalau kita makan sikit, lepas 15 minit perut kita akan rasa kenyang. Tuhan jadikan perut manusia macam tu sifat dia. Hang makan sikit pun kenyang, hang makan banyak pun kenyang. Tapi bila hang makan banyak, badan hang akan jadi malas nak buat amal ibadat. Sebab itu nanti kita akan berjumpa hadis cerita ada 6 sifat Nabi Muhammad pada 10 hari terakhir Ramadan. Salah satunya, Nabi dia akan melambatkan makan dengan makna dia buka puasa, dia makan kurma, dia makan 2-3 mulut ya. Dia tangguh makan, anak makan bagi kenyang apa semua ni. No, sat lagi masa makan sahur baru dia makan. Makan saya sekali.
Makan saya sekali. Kurangkan makan masa buka puasa. Pasal apa? Nanti senang kita nak bangun, nak buat maghrib, nak buat isya, nak buat sunat, qabliyah maghrib, lepas ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya, nak buat witir, nak buat tarawih 20. Ni tak ada makan kenyang-kenyang nak buat 8 molo. Balok tu ya, dia main asah tu macam. Badan tak larat. Pasal apa badan tak larat? Maksud macam awak macam orang nak pukul-pukul badan aku punya sakit ya. Saya dah cerita dah beberapa hari yang telah lalu. Ini semua adalah berpunca perut kita kena berjalan dengan begitu laju. Ketika dia sedang rehat, tiba-tiba terkejut dia makan, masuk makanan banyak, dia nak kena proses, maka dia duk curi tenaga dalam badan daripada dalaman lah. Dia duk curi tenaga dalam dalaman kita, menyebabkan kita jadi tak larat, dan bila kita buka puasa kita akan mengantuk. Percaya saya cakap, kalau tuan-tuan tak pernah buat, tuan-tuan cuba buat sekali. Buka puasa makan kurma. Makan kurma, nak ambil makan kuih pakai sebiji 2, tuan-tuan makan yang tu ya. Tuan-tuan tengok tuan-tuan akan mengantuk ataupun tidak. InsyaAllah takkan mengantuk. InsyaAllah takkan mengantuk. Punca mengantuk, punca mantuk pasal hang bukan makan, hang terkedara, hang jolok habis semua masuk. Siap menambah-nambah lagi. Memang mengantuk. Badan kita tak larat. Baik, berbalik kepada perbincangan. Ayat Quran ni dan hadis yang saya sebutkan tu di bawah tajuk kita pada petang ini, iaitulah At-Taubah. Ramadan mengajar kita dan mendidik kita supaya kita banyak bertaubat pada bulan Ramadan. Sepatutnya sebelum Ramadan, tapi paling-paling tidak dalam Ramadan. Angkat tangan minta ampun banyak pada Allah. Ya Allah, ampunlah dosaku ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku ya Allah. Minta ampun banyak-banyak. Minta ampun banyak-banyak. Okey? Dah hanya duk tepuk dia, hang pun kena minta maaf. Faham tak? Tapi bertobat, dia ajak kita bila bertobat kena buat perubahan. Kan? Bukan kita bertobat saja istighfar semayang kira syok dulu, tak boleh. Bertobat kena buat perubahan. Amuk kala buang tak buang tak iri tu. Tu bohong, tu bukan nak iri baik memang. Orang nak iri baik dia berubah. Faham tak? Dia kena berubah. Maksudnya bila dia dah bertobat, apa aku buat tak betul sekarang ni? Aku kena buat pembetulan balik. Baru dia jadi orang baik. Faham tak? Takat pergi semayang, semayang, aku jadi baik. Tak, bukan macam tu. Nak masuk syurga bukan macam Piramli. Aku mati dalam iman, mati senyum. Tu filem. Hakikatnya bukan macam tu. Faham? Jadi kalau nak jadi orang baik, tambah-tambah main duduk di masjid ni. Di masjid bukan semua orang baik, tapi semua orang main nak jadi baik. Faham tak? Dia kata dalam kitab ni, dia kata manusia ni banyak buat salah, dan tidak ada manusia yang hidup di atas muka bumi ni yang tidak pernah ada kesalahan. Fa kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun, seperti mana hadis yang saya sebutkan sebentar tadi. Dan pada awal-awal Ramadan sepatutnya kita banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita akan mengharungi liku-liku beramal ibadat dalam bulan Ramadan dalam keadaan dosa-dosa kita telah pun diampunkan oleh Allah. Maka orang-orang macam inilah apabila ada mujahadah, ada pengorbanan untuk minta ampun, pengorbanan untuk membuat perubahan, pengorbanan untuk berubah dalam hidup, sanggup tinggal benda-benda yang tak baik yang dia buat selama ni, lalu berubah untuk jadi manusia yang baik, maka Allah hargai, Allah terima pengorbanan tersebut dengan ganjaran dia adalah Lailatul Qadar. Tapi sayang dan malangnya ada manusia di atas muka bumi ini, orang-orang yang kadang-kadang dia rasa macam mana dia tak pernah buat salah. Faham tak? Ataupun dia ingat dia ulang alik pada rumah dia main masjid. Aku orang baik, aku tak buat benda. Tak. Orang yang baik adalah orang yang sentiasa rasa diri dia banyak dosa. Orang yang baik adalah orang yang sentiasa merasakan diri dia ada banyak salah, lalu setiap hari angkat tangan minta ampun, ya Allah, walaupun Allah Maha mengetahui dia ada dosa ke tak ada dosa. Walaupun Allah Maha mengetahui mungkin dosa dia sikit ya, dia baru ya buat, memang kena ada dosa lah, cuma sikit,
nisbah kata kalau dia mati pun dia akan masuk syurga, tapi dia tu tak tahu dia ada dosa banyak mana, maka dia kena sentiasa merasakan diri tu ada banyak dosa dan selalu minta ampun. Astaghfirullah, minta ampun ya Allah, minta ampun ya Allah. Kena selalu minta ampun pada Allah, dan bertaubat ini dikira sebagai permulaan perjalanan seorang hamba kepada Allah. Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam kitab dia Minhajul Abidin, ada 7 bukit manusia kena tempuh, maka dia letakkan pertama sekali adalah bukit taubat. Kalau hang nak sampai maqam ubudiyah ni iaitulah kedudukan sebagai seorang hamba yang ada sifat kehambaan. Masalahnya sekarang kita ni semua adalah hamba Allah, tetapi kita tak ada sifat kehambaan. Kalau kita orang meminta derma, hamba Allah 10 ringgit, kita kata kita hamba Allah. Ya memang kita hamba Allah, Allah cipta kita, dia Tuhan kita hamba. Tetapi masalahnya kita hidup atas dunia, kita tidak membawa watak-watak hamba. Kita membawa watak-watak sebagai bos, kita membawa watak-watak sebagai tuan. Kita tak membawa diri dengan watak kehambaan yang meletakkan segala suruhan Tuhan melebihi segala-galanya. Dia hamba ni, kalau tuan bos dia panggil, dia kena mai. Dia tak boleh buat lebih-lebih kurang. Dia kena bersegera apa bos dia suruh. Tuan-tuan bisa tengok gambar 3 Abdul, gambar P. Ramlee. Macam mana bila kalau tengok sistem hamba dia, kan, tiba-tiba tu bos dia panggil, bila P. Ramlee dah beli dah abang dia Abdul Wahab dengan Abdul Wahib, dia beli, dia panggil jadi hamba. Jadi bila pegang loceng dia, tuan, mai yang gedik-gedik lagu tu, punya lagu tu, ya tuan, kena maki, duduk sana, ya baik tuan, saya bodoh tuan, tu dia, sampai lagu tu. Walaupun dia over sikit, tapi yang tu filem. Tapi kita nak bagi tahu, kata itulah sifat kehambaan. Bos dia segala-galanya. Dia tak boleh fikir dia tengah duk makan. Dia tak boleh macam kita. Ni tengah duk makan, sembang saya boleh. Saya tengah duk makan, apa-apa pun saya lagi ya. Itu pasal kita bukan hamba dia. Tapi kalau bos kita panggil, dia kata, "Oi mai, tinggal makan." Bos panggil, yang tu nombor 1, makan dia jadi nombor 2. Tengah duk tidur, bos panggil, tidur jatuh nombor 2, bos nombor 1. Tengah duk buat kerja lain yang bos tak suruh ke apa ke, ataupun dia suruh pun dia panggil, tinggal pi, bos panggil itu nombor 1. Sifat kehambaan. Dan bukan takat itu saja, sifat kehambaan dia akan buat dengan sempurna, sebab hidup dia adalah memberikan kepuasan kepada Tuhan dia, bukan kepuasan kepada diri dia. Maka tu sifat-sifat kehambaan. Hari ni Tuhan suruh kita mai semayang, kita mai, tapi kita buat ikut kepala otak kita. Kita tak pernah belajar ambil tahu apa yang Tuhan nak. Kita tak pernah perbaiki kita punya semayang. Kalau di masjid ada 40 orang, kita boleh tengok hampir 40 orang semayang berbeza. Berdiri, rokok tu semua ada. Tapi mereka punya pergerakan tu, tengok dia ni dibuat macam ni, dia ni dibuat macam ni, dia ni dibuat macam ni. Dia ni takbir buat lagu tu, dia ni takbir buat lagu tu, dia ni takbir buat lagu tu. Macam-macam passion. Sehingga kan kita boleh kata seolah-olahnya mazhab pun ada 4 saja kalau khilaf. Yang ni kalau ada 40 orang, seolah-olah macam ada 40 mazhab. Lain-lain semayang. Dia ni macam ni, dia ni macam ni, dia ni macam ni. Pasal apa jadi macam tu? Pasal dia tidak ada ilmu, dia tak faham benda yang dia nak kena buat. Jadi dia buat dalam keadaan tidak sempurna, bukan seperti mana yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebab tu Nabi kata apa? Semayanglah seperti mana kamu tengok aku semayang. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Hampa kena semayang macam mana hampa tengok aku semayang. Sebab aku Jibril mai ajak macam ni Tuhan nak. Kalau mau semayang buat macam ni. Tapi kita tak pernah belajar. Kita pernah buat di sini sifat solat Nabi. Lah ni kami tengah duk ajak pakcik-pakcik yang mai satu Malaysia yang sedang duduk di pondok kita. Saya kata kat mereka, 15 hari awal Ramadan ni kena belajar. Ni tengah duk ajak sifat wuduk baru. Petang-petang kita ajak sifat wuduk Nabi. Antara Zuhur, Asar, kita ajak mereka macam mana cara ambil air semayang betul.
Dalam tempoh 15 hari ni dia kena bagi settle dia punya fardu ain. Sian tuan-tuan, banyak masyarakat kita tak tahu. Yang mai ramai-ramai ni ada alif tak kena, ba tak kena, ta pun tak kena. Yang dia tahu sod dengan ra, so ru. Yang tu dia tahu. Kan, soru dia tahu. Tapi alif bata sampai ya pun ada tak kena. Kami kata tak apa. Daripada awal Ramadan ni sampai 15 Ramadan ni kita latih tubi belajar alif bata. Kita mau setengah Ramadan dah pandai dah baca Quran. Dah boleh merangkak kena huruf, dah boleh duk taktih. Kira tak payah pimpin dah, tak payah pegang tangan. Hang boleh jalan sendiri. Awal-awal ni aku pegang tangan hang bagi hang jalan. Tapi mai 15 Ramadan hang dah boleh jalan sendiri. Awal-awal ni aku ajak hang baca alif bata, tapi mai 15 Ramadan hang boleh buka Quran, hang boleh baca pelan-pelan, hang dah boleh pergi dah sendiri-sendiri. Okey lah, lepas tu hang rajin baca lama-lama pandai lah. Lama-lama rajin, lama-lama lancar lah. Quran dia kena macam tu. Nak lancarkan Quran kena baca hari-hari. Kalau baca setahun sekali, aduk pandai pun jadi gagap. Aduk baca dah ni pun akan jadi gagap. Kata yang ustaz-ustaz ni daripada Al-Hafiz. Tanya daripada pengapai Quran. Kita tahulah kita yang ajak. Macam tu keadaan dia. Hang tahu je baca Quran tak cukup. Hang kena baca hari-hari. Hang tinggal saja baca, mata hang jadi lambat. Hang baca kan, hang duk tengok orang baca, mata pi dulu, lepas tu sebut belakang. Ni hang duk duduk orang tu, hang duk tengok orang tu, hang duk mengejar orang tu. Oh, lambat. Bila nak boleh baca lancar? Dah? Maka kita nak perbaiki balik. Maka dalam hadis ni ataupun dalam tajuk kita pada hari ni, dia nak ajak kita supaya perbaiki, minta ampun banyak kepada Allah. Dan jangan ingat kata kita punya salah ni Tuhan tak akan ampun. Hang buatlah salah apa pun, tapi dengan syarat hang kena menyesal dan hang betul-betul nak berubah, maka Allah akan ampun. Maha pengampunnya Allah Subhanahu wa taala dan maha penyayangnya Allah. Dia buatlah sejuta kali kesalahan, sejuta kali yang menghadap Tuhan yang minta ampun, maka sejuta kali itulah Tuhan akan ampun kesalahan. Tapi jangan buat main-main lah. Jangan buat main-main lah. Nah, selagi mana betul-betul masih lagi nak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka awal-awal Ramadan ni minta ampun dan perbaiki kita punya amal ibadat. Perbaiki kita punya amalan, umpamanya perbaiki semayang kita, perbaiki wuduk kita, perbaiki hukum imam dan makmum, perbaiki apa yang perlu kita faham dan kita perlu perbaiki. Sebab tu Allah Ta'ala kata dalam satu ayat, Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Pelihara, jaga, upgrade ang punya semayang. Bukan takat suruh semayang. Ayat yang lain Tuhan suruh semayang. Maitang ayat ni Tuhan kata apa? Pelihara. Maksudnya upgrade ang punya ilmu tentang semayang. Kena belajar dan perbaiki balik ang punya semayang, supaya di sisi Allah tahap ang punya amalan luaran dan dalaman berbeza dengan orang lain. Sebab kita dah semayang macam Nabi semayang. Kan? Bukan taubat ni tuan-tuan, dia bukan hanya takat minta ampun dia. Tu silap. Saya ingat masa kita pernah baca kitab Bahrul Madhi, kita punya tiap bulan kita dah baca, dalam tu ada sebut. Dia kata syarat taubat mestilah kena cover balik kesilapan. Sebagai contohnya, kita bertobat, saya ingat dalam bab tu berkaitan dengan qada semayang. Dia kata apabila seseorang itu telah pun meninggalkan solat, maka hendaklah dia selepas daripada dia qada, dia kena minta menadah. Maksudnya menadah tangan tu maksudnya dia kena bertobat, dia kena minta juga kat Tuhan. Bukanlah apabila dia qada semayang berarti Tuhan ampun dosa dia tinggal semayang. Tak. Jangan silap, dia ada dua kerja dia kena buat. Pertama, dia kena qada semayang dia yang dia silap, yang dia tinggal. Yang kedua, dia kena minta ampun. Ya Allah, aku ni banyak dosa selama ni. Ya Allah, aku banyak tinggal semayang. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku. Dia punya bahas panjang dalam kitab Bahrul Madhi. Juzuk yang kedua, kita baca di sini kan, tiap bulan. Dia kata tak cukup, tidak memadai hanya dengan qada. Kita kira macam ni lah, aku dah bayar hutang, aku hutang jadi aku bayar hutang, apa lagi nak sebut-sebut apa dah. Janji duit dah lepas, habis settle lah. Oh tak, belum settle dengan Tuhan, tak boleh settle.
Dengan manusia kita boleh kata aku bayar hutang jadi duit hang sampai, aku bank in ni, aku tak kata apa pun, settle. Betul. Tetapi dengan Tuhan tak boleh. Hang kena bayar hutang dan hang kena minta maaf dengan Tuhan. Tak kira nama dia kata semayang ataupun puasa ataupun apa sekalipun. Mama, ayah ni jangan duk fikir benda-benda keduniaan yang kita buat sama seperti mana apa yang ada kaitan dengan amal ibadat. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyakkan bertaubat dan banyakkan istighfar. Saya dah abang pada awal-awal Ramadan lagi beberapa hari yang telah lalu. Jom kita challenge untuk istighfar 70,000 kali dalam Ramadan. Baca laju. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Okey, tuan-tuan ikut saya baca. Alah, tasbih saya digital simpan dalam kereta pula. Boleh ya? Yang tu minta apa? Tekan. Okey. Kita ambil 1 minit ya istighfar. Ikut kita saja nak ajak tuan-tuan. Kita tengok kita punya istighfar 1 minit tu kita boleh dapat berapa kali. Ikut saya baca, laju sikit lah. Tuan-tuan kalau ada apa-apa handphone ke, bagus weh yang tu. Saya pun nak ubah tu, Abang Man tunjuk kat saya tu, bagus yang tu. Tak. Sampai yang tu. Okey, tuan-tuan gunakan tasbih digital melalui handphone ni. Dia punya program nama apa? Apa? Muslim Pro. Okey, banyak orang ada tu. Okey, 10 saat lagi. Tuan-tuan ikut saya baca. Kita tengok 1 minit jarum jalan, kita boleh dapat berapa kali istighfar. Okey, siap? Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Dah? 76 1 minit. Yang tu kira lambat tuan-tuan, sebab bila saya baca kuat, suara saya susah sikit. Kalau kita baca pelan, saya pasti kalau saya baca pelan-pelan tak menggunakan suara pernafasan yang kuat, 100. Ini yang biasa kami buat, 100. Suang-suang. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Lagi laju, dengan tak payah buat lagu-lagu rumah. Terus boleh dapat 100 kali. Nabi SAW dikatakan adalah seorang manusia yang setiap hari sekurang-kurangnya antara 70 ke 100 kali Nabi beristighfar. Berapa minit? Seminit. Seminit. Bukan otak seminit. Seminit istighfar. Kalau seminit boleh dapat 100. Kalau 10 minit confirm 1000 dalam tangan. Praktikal hari ini tunjuk depan tuan-tuan dan tuan-tuan buat. Bahawasanya kita boleh buat, tinggal lagi nafsu dengan dunia duk ada keliling dia tarik kita, seperti mana kata Nabi Yusuf, innan nafsa la ammaratun bisu', sesungguhnya nafsuku ni duk tarik aku supaya aku buat benda-benda yang dimurkai oleh Allah. Padahal kita ni manusia yang lebih banyak dosa. Nabi yang tak ada dosa setiap hari istighfar berlambak-lambak. Kita kadang-kadang nak dapat, jangan kata 1000, jangan kata 100, kadang-kadang lepas semayang 2-3 kali tu pun terlupa. Bagi-bagi salam terlupa dan nak istighfar. Kena buat tuan-tuan. Kita boleh bercakap tapi nak mai tu mai daripada dalaman, minta ampun banyak. Pasal apa kena minta ampun? Sebab kita mau anugerah, kita mau benda hebat, kita mau ganjaran besar Tuhan nak bagi dalam Ramadan. Dan kalau mau anugerah, nak kena pujuk yang nak bagi anugerah Tuhan, bukan manusia. Lailatul Qadar yang nak bagi tu Allah. Maka pujuk Allah supaya Allah bagi kat kita
Lailatul Qadar. Allah nak bagi Lailatul Qadar bukan kat semua orang. Allah nak bagi pada manusia. Nama kata anugerah, dia kena ada pengorbanan. Hang kena korban masa, hang kena korban tenaga, hang kena korban suara hang kena korban hang punya kehidupan hang untuk zikir, ingat pada Allah. Dan istighfar tu juga dikira sebagai satu ibadat. Kalau kita tengok tadi ayat Quran, Allah Ta'ala berfirman apa? Zakarullah, mereka berzikir menyebut nama Allah. Orang-orang yang bila dia buat dosa, dia zikir. Sebab itulah bila ada majlis zikir, saya selalu sarankan tuan-tuan, mailah kita duk buat majlis zikir bulanan, mailah majlis zikir perdana, mailah majlis selawat perdana. Saja-saja syok-syok ramai-ramai mai. Kalau seorang-seorang kadang-kadang balok, segan, malas. Tapi bila main duduk ramai-ramai, seronok. Depa ni pukul gendang, depa ni duk baca buat, depa ni dia ni suara kuat, dia ni suara kuat. Tompang aku, tompang semangat hang tompang semangat aku, baca sebanyak mungkin yang boleh kita buat. Sebab tu disyariatkan adanya berjemaah. Tapi dia damai dah semayang, tak sabit pasal kerja pun dia jadi tabiat yang tak elok. Lepas bagi saya, Assalamualaikum, pegang handphone belah. Dah lah, kalau dia sibuk betul-betul tak apa, Allah tahu dia sibuk ke tak. Kalau dia sibuk, dia ada kerja penting, tak apa. Tapi tak, dia jadi budaya. Assalamualaikum, pegang phone, duk selak phone. Nak buat apa? Hang tengah duk baca ayat Quran dalam phone tu ke? Hang tengah duk baca kitab dalam phone tu ke? Hang tengah duk zikir dengan phone tu ke? Tak. Duk tengok WhatsApp, duk tengok Facebook, duk tengok Instagram, duk tengok Twitter. Tak apa-apa benda, tengok benda yang dapat pahala ke silap-silap menambahkan dosa. Tak perlu kita tengok. Belajar hidup atas dunia gadget ni hanya pada bab-bab tertentu saja. Kalau tidak, biar kita belajar untuk tinggal gadget ni, tak perlu. Tak payah banyak sangat fikir pasal dunia. Lagi banyak kita duk semak, duk tengok, duk ambil tahu pasal dia, lagi serabut kepala otak. Dunia ni memang akan menyebabkan kita jauh daripada Allah. Maka lebih banyak uzlah hati kita, uzlah kehidupan kita, mengasingkan diri daripada dunia pada seseketika untuk kita bersama dengan Allah. Sebab tu disurat sarankan, anak semayang, tutup phone dulu, buka flight mode, tekan yang tu, bagi padam wang. Nah, supaya apa? Ini masa aku dengan Tuhanku. Tuhan hargai dan Tuhan suka apabila kita ada sikap macam ni. Saya doakan pada diri saya dan juga tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi kat kita kekuatan lepas ni, rajin istighfar, sedar diri kita banyak dosa dan kesalahan. Bukan melihat manusia dengan dosa, tapi melihat diri sendiri dengan dosa dan kesalahan yang banyak. Maka kita sentiasa beristighfar, lebih-lebih gila awal Ramadan, supaya dosa kita diampunkan oleh Allah. Lalu Allah hargai, Allah bagi ganjaran dengan pengorbanan kita, yang kita susah payah duk minta ampun ke Allah. Mudah-mudahan Allah anugerahkan dengan Lailatul Qadar. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekadar tu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a ورزقا حلالا واسعا مباركا فيه وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين.